We once had a teacher, the teacher of teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita menyambung lagi pembacaan kita berkenaan dengan yang membicarakan tanda-tanda mustahak, diturunkan bala, dihapuskan rupa asal, dan berbagai lagi bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila umat manusia melakukan 15 perkara. Pada bulan yang lepas kita telah pun membaca tentang penyanyi-penyanyi. Nabi menyebut tentang di akhir zaman manusia wattukhizatil qainat wal ma'azif. Kita telah membaca tentang minuman arak yang telah banyak terminum dan sebagainya. Dan kita juga telah membaca orang-orang yang hina dina menjadi penganjur di dalam kaum. Kita sampai kepada bab yang seterusnya, iaitu masalah yang ke-184. 184 alat bunyi-bunyian. Kita telah baca dulu tentang di akhir zaman apabila muzik banyak dimain, bila muzik banyak dimain maka diturunkan bala bencana kepada kita. Sekarang kita tengok pada masalah yang ke-186. Falyartaqibu 'inda zalika rihan hamra aw khasfan aw maskhan. Maka apabila 15 perkara itu diperbuat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, falyartaqibu, maka nantilah, lihatlah oleh kamu sekian banyak pada waktu itu. Zalika rihan hamra, akan berlaku angin merah yang menerbangkan rumah-rumah sekalian kamu. Aw khasfan, dan membantun segala pokok kayu dan tanam-tanaman dan rebah segala runtuh segala yang tersebut menimpa dan membunuh sekalian kamu. Aw khasfan, ataupun nantilah, lihatlah Allah Ta'ala akan menurunkan azab, ditelan bumi dengan sebab gempa bumi dan pecah belah menelan segala yang di atasnya. Au maskhan, dan Allah Ta'ala akan mengubahkan rupa asal, dijadikan rupa kera, dijadikan rupa beruk dan babi. Di sini Allah, Nabi Muhammad sebut kepada kita bala yang akan sampai kepada umat manusia. 3 benda. Yang pertama, rihan hamra, angin merah. Yang kedua, khasfan, gempa. Yang ketiga, maskhan, ditukar, diubah bentuk manusia menjadi bentuk yang lain. Baik, masalah 186. Tanda-tanda mustahak diturunkan azab Allah ke atas manusia itu ada lagi dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadisnya yang demikian. Jadi tuan-tuan, disebutkan lagi dalam satu hadis Nabi tentang bala-bala yang akan menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya kata hadisnya, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tukhizal fai dawalan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama,
apabila diambil akan harta fai kepada pemerintah, yakni manakala harta rampasan perang tidak dibahagi-bahagikan mengikut hukum syarak seperti mana perbuatan Nabi dan sahabat-sahabatnya, itu juga satu sebab diturunkan bala. Yang kedua, amanah menjadi sumber pendapatan. Ya, amanah telah diambil sebagai sumber pendapatan. Dan yang ketiganya, zakat diambil sebagai membayar denda. Yang keempat, kata Nabi, wa tu'allima li ghairi din, belajar ilmu lain daripada kerana Allah, belajar ilmu lain daripada kerana agama. Ini masalah 187. Itu juga menyebabkan bala turun. Sesungguhnya Nabi telah berkhabar kepada kita, apabila zahir dan nyata orang-orang menuntut ilmu agama itu lain daripada kerana agama, maka itulah sebab diturunkan bala daripada Allah. Mengaji bukan sebagai kewajipan. Mengaji ini sebab cari duit. Mengaji ini sebab nak cari glamour. Mengaji ini sebab nak cari pendapatan. Maka adakah pada zaman ini telah berkembang perkara ini? Yakni adakah tiada seorang menuntut ilmu agama melainkan telah berpaling amalannya? Mengaji agama daripada segi pengamalan agama sudah jauh. Macam orang tak mengaji. Pemahaman agama yang pada dia macam dia tu tak pernah mengaji agama. Dan katanya perkataannya itu menuntut supaya ia mendapat nama alim. Yang dia mengaji bukan kerana agama, yang dia mengaji bukan kerana Allah, yang dia mengaji supaya orang nak panggil dia tu adalah orang alim. Maka ia pun bersungguh-sungguh mendapatkan nama itu, hingga setengahnya mendapat nama alim dengan sebab dapat tandanya, iaitu dapat syahadah. Syahadah di sini maknanya sijil. Bila dah dapat sijil, dapat syahadah, dapat pengakuan, konon-kononnya dia sudah pun alim. Maka apabila dia telah mendapat syahadah, sudahkah dia alim? Dan terutamakah dia pada segala orang dan segala taulannya? Dan sebelum mendapat syahadah, nama alim itu leceh rasa dirinya dan tiada berharga pada orang. Ini yang berlaku di akhir zaman. Orang mengaji agama sebab nak title. Nak title ustaz, nak title ustazah, nak title tok guru, nak title ulama. Maka itu juga sebab diturunkan bala. Banyaklah penuntut ilmu yang terjadi sekarang ini yang demikian, hingga menjadikan berduka cita penuntut-penuntut itu apabila gagal di dalam ujian dan imtihannya. Sehinggalah bila tak lulus periksa, sedih. Bila tak lulus periksa, rasa tak boleh, dah kelam hidup di dunia ni, dah gelap. Dan banyak juga penuntut yang telah mendapat syahadah, tetapi jaga-jaga diri mau dengan nama syahadah yang tiada sepadan dengan ilmu. Apakah ilmu agama itu yang dituntutnya tidak diamalkannya sebagai kemahuannya, janganlah jadi alat pencarian pula. Dia kata ada orang yang mengaji agama ni bukan setakat dia nak amalkan, semata-mata nak cari pendapatan kepada dia, nak cari sebagai alat pencarian untuk hidup dengan nama jawatan atau pandai berhujah, ataupun dia boleh mengalahkan siapa yang alim yang tiada bersetuju dengan dia. Maka apabila berlaku yang demikian, niscaya juga mustahak diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab yang keempat diturunkan bala. Sebab yang keempat, orang mengaji bukan lagi kerana Allah taala. Orang mengaji sebab nak dapat status alim. Orang belajar sebab nak dapat kepujian orang, nak dihormati oleh orang. Sebab tu tuan-tuan mengaji sekarang ni, tuan-tuan kena berhati-hati. Niat mesti kerana Allah. Jangan tuan-tuan mari sini niat nak mencari salah orang, nak rasa kita betul, nak rasa kita hebat, nak rasa kita ni mulia, nak kata kita ni orang yang terpuji. Jangan. Kita mengaji sini kerana Allah. Kita mengaji sebab nak tambah ilmu. Saya datang mengajar sebab nak mengajar orang. Jangan ada niat yang lain daripada itu. Sekarang ni niat mengaji macam-macam. Ada orang yang niat mengaji sebab nak habiskan masa. Nak habiskan masa, dia kata, Ustaz malam minggu ni tak ada raja apa, main mengaji Ustaz, daripada duk tengok ceplos, baik main mengaji. Ada orang yang datang mengaji ni sebab nak tengok Ustaz tu taruh lah. Kalau Ustaz tu hentam, dia suka. Kalau Ustaz tu jenis tak hentam, dia tak apa nak minat. Kita mengaji bukan nak hentam, kita mengaji bukan nak tibai orang. Kita nak mengaji nak tibai diri kita sendiri. Berapa banyak salah kita, berapa banyak yang tak betul, berapa banyak semayang tak betul. Yang Rasulullah kata, siapa-siapa yang mati dalam keadaan semayang tidak tamak ninah,
Dia mati dalam keadaan selama ni dia semayang, semayangnya tidak tamak nina, matinya itu bukan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Baik belajar dulu tamak nina tu apa. Yang kita tahu hari ni mukminah, tu'minah aja. Tamak nina kita tak ambil tahu. Tamak nina tu berada pada bahagian berapa? Pada berapa tempat bahagian tamak nina tu? Kita duk sebut macam-macam. Tamak nina tu entah bahagian mana. Yang pertama bahagian rukuk. Rukuk mesti tegak belakang. Jangan duk melengkung. Jangan duk sengit. Tegak. Melainkan bagi orang sakit pinggang. Yang keduanya pada i'tidal. Mesti luruskan belakang. Jangan tak lurus belakang bila kita i'tidal. Bangun daripada rukuk. Yang keempat bila kita sujud. Sujud mesti ada tamak nina. Yang kedua, bila kita duduk di antara dua sujud, belakang kita mesti lurus. Itu kena tamak nina. Berapa banyak orang yang tidak lurus ketika duduk membaca Rabbighfirli warhamni wajburni. Yang tu pun tak clear lagi. Macam mana nak cerita bab orang lain? Belum kita belajar lagi sifat qudrah, belum kita belajar sifat 20. Sifat qudrah saja ada berapa sifat ta'alluq. Sifat qudrah ada berapa sifat ta'alluq? Ta'alluq tu benda apa ustaz? Ta'alluq pun tak tahu. Sudah. Baik mengaji lubat tauhid. Sifat ta'alluq tu ada berapa? Pada sifat qudrah. Yang pertama ta'alluq apa? Yang kedua ta'alluq apa? Ta'alluq tanjizi, ta'alluq saluhi qadim. Ta'alluq nombor 1. Saya cerita sikit saja. Ta'alluq saluhi qadim. Apa dia ta'alluq itu? Ta'alluq ialah tugas. Ta'alluq ialah tugas, sifat. Ta'alluq ialah sifat yang ada tugas. Apa tugasnya? Ta'alluq saluhi qadim ialah ta'alluq yang patut padan yang Allah ciptakan pada yang mungkin. Dah pening kepala dah. Mungkin tu menatang apa ustaz? Sebab tu saya kata pergi mengaji lagi dah. Daripada duk cari salah orang, daripada kita duk tibai orang, yang tu pun kita tak tahu, habis. Tu yang kita jadi lawan Tuhan. Kita tak faham sifat ta'alluq. Ta'alluq yang pertama namanya ta'alluq saluhi qadim. Apa dia ta'alluq saluhi qadim? Satu sifat Allah yang Allah ciptakan adalah sesuatu itu patut padan dengan apa yang mungkin. Yang mungkin itu ialah yang makhluk. Sesuatu yang Allah Ta'ala cipta yang patut padan. Patut padan maknanya yang sesuai. Yang sesuai dengan yang mungkin. Yang mungkin itu apa? Makhluk. Makhluk ni mungkin. Sifatnya ada Allah boleh buat, dan sifatnya kalau Allah tak nak buat pun tak apa, nama dia makhluk. Macam kita ni. Kita ni mungkin. Allah buat pun boleh, Allah tak buat pun boleh. Allah cipta pun boleh, Allah tak cipta pun boleh. Sebab tu bila kita kahwin belum tentu dapat anak, sebab nama dia mungkin. Ada orang kahwin dapat anak, ada orang kahwin belum tentu dapat anak. Sebab makhluk ni makna dia mungkin. Tuan-tuan jangan marah kalau kita kahwin tak ada anak. Jangan marah pada menantu bila dia mau kahwin tak ada anak. Sebab Allah bagi, boleh Allah bagi. Allah tak bagi pun boleh. Nama dia mungkin. Allah kata sifat ta'alluq ni apa? Sifat ta'alluq ialah sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan pada makhluk, dia patut padan. Patut padan dalam bahasa tuan-tuan sesuai. Sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan sesuai dengan kita, itu nama dia ta'alluq saluhi qadim. Sesuatu yang Allah ciptakan adalah sesuai dengan kita. Bila kita faham macam itu, mesti kita redha bila apa-apa berlaku pada kita. Ustaz, anak saya 3 tahun mati ustaz, aksiden kereta mati. Sesuai Allah bagi pada kamu 3 tahun anak. Pandang baik pada Allah. Allah ambil dia 3 tahun tu mesti ada sebab. Itu nama dia saluhi qadim. Ustaz, rumah tangga saya dah hancur ustaz, 20 tahun ustaz, kahwin cerai ustaz. 20 tahun tu patut badan Allah bagi kat hang. Sesuai tu, jangan bantah. Kalau manusia faham ta'alluq saluhi qadim, sesuatu benda dia tak akan marah. Anak dia bagi pecah pinggan di rumah, dia tak marah. Sebab pinggan tu Allah Ta'ala bagi pada dia 2 bulan je lepas beli kat Langkawi. Kemudian pecah. Jangan marah pada anak dia. Kamu itulah pegang tak betul, bawa tak pandai, pegang kuat-kuat pun tak boleh, pinggan sebutir pun tak boleh bawa. Jangan marah. Ta'alluq saluhi qadim kata 2 bulan Tuhan bagi pinjam, cukup, sesuai pada kita.
Tapi masalah kita tak mau faham ta'alluq salihul qadim. Sebab tu kita duk marah aja. Marah bila mari semayang di masjid, kasut hilang. Kalau tak datang pun tak hilang kasut saya, ustaz. Silap datang. Nak buat macam mana? Tuhan bagi pinjam 5 bulan je. 5 bulan hilang di bawah. Hilang di bawah tu dipanggil apa? Haji Syah, kalau kasut tu hilang di bawah, nama dia ta'alluq apa? Nyesai duduk depan. Abang Luqman kita duduk depan. Ta'alluq bila hilang itu nama dia ta'alluq tanjizi hadis. Sesuatu yang berlaku hari ini, sesuatu yang berlaku pada apa yang Allah Ta'ala dah tentukan, nama dia apa? Tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis. Tuan-tuan, Allah bagi kita kahwin 30 tahun. 30 tahun kita duduk suami isteri. Ta'alluq tu nama apa? Salihul qadim. 30 tahun hampa berkeluarga. Aku bagi 30 tahun. Nama dia apa? Salihul qadim. Hari ni bercerai. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Boleh faham? Boleh faham? Itulah ta'alluq. Allah bagi kita umur 60 tahun. 60 tahun umur kita hidup dalam dunia. Nama dia apa? Salihul qadim. Hari ni mati. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Kita faham itu sudah lah. Anak kita 8 orang. Itu nama dia apa? Salihul qadim. Hari ni mati seorang. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Anak kita seorang aja. Nama dia apa? Salihul qadim. Kenapa tak lebih, ustaz? Sebab Allah bagi hang seorang. Cukup pada kamu seorang. Allah tahulah kenapa Allah bagi kamu seorang. Nama dia Salihul qadim. Jangan marah-marah kalau tak dapat anak dah. Sebab Allah buat itu patut padan dengan kita. Ustaz, isteri saya 4 orang, ustaz. Tu nama ta'alluq apa? Tu nama ta'alluq apa? 4 Allah bagi dekat dia. Yang tu nama dia ta'alluq Salihul qadim. Dah ditentukan pada dia 4 orang. Nak kata apa? Hari ni bercerai seorang, ustaz. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Ustaz, hari ni saya bercerai dengan isteri saya. Namanya apa? Salihul qadim. Hari ni pula, ustaz, saya kahwin. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Belajar dulu bab tauhid, tuan-tuan. Bila kita belajar bab tauhid, senang. Sesuatu yang Allah bagi pada kita tu kira cukup lah. Mata kita 2. Nama dia Salihul qadim. Selama 30 tahun mata kita boleh nampak. Nama dia Salihul qadim. Hari ni buta, tercucuk gerpu. Nama dia Tanjizi hadis. Allah bagi kita 11 bulan. Nama dia apa? Nama apa? 11 bulan yang Allah bagi. Nama apa? Salihul qadim. Sudah selesai masalah. Balik kepada tauhid. Tuan-tuan faham ni 11 bulan? Bila faham, faham. Tak faham, sudah. Bila balik kepada tauhid, dapat jawapan. Sebab tu saya katakan tadi, kena belajar, kena belajar, kena belajar. Bila kita belajar ilmu agama, sesuatu tu kena pada kita, sesuatu tu sampai kepada kita, mesti datang satu sifat yang dipanggil sebagai reda, sabar, terima hakikat. Tetapi manusia yang mengaji agama tetapi tak sampai kepada tahap nak reda, nak sabar, nak terima hakikat ini, maka dia tidak sampai yang kita belajar pada hari ini, iaitu belajar kerana agama. Belajar mungkin kerana nak nama, belajar mungkin kerana nak jawatan, belajar mungkin kerana nak pangkat. Tetapi kalau orang yang belajar kerana agama, sesuatu kejadian yang berlaku, sesuatu ketetapan yang berlaku, dia mesti balik kepada Allah. Dia yang dipanggil sifat kudrat. Yang dalam sifat kudrat ada 8 sifat kudrat. Kita baru belajar 2. Baru belajar 2, ada lagi 6. Nak tahu lagi 6? Nak tahu lagi 6? Besok kita belajar. Baik. Ada kita ambil nombor 3. Sifat ta'alluq yang ketiga, sifat apa? Qabdah. Apa dia qabdah? Sesuatu kekuasaan Allah yang Allah Ta'ala sembunyikan. Allah boleh buat, tapi Allah sembunyikan. Nama dia apa? Qabdah. Allah boleh buat, tapi Allah sembunyikan. Kekuasaan tu Allah boleh buat, tapi Allah tahan sekejap. Apa dia? Tengok langit. Langit tu boleh tak bagi runtuh? Boleh tak Allah bagi runtuh? Bila-bila masa Allah boleh bagi runtuh tak?
Boleh, tapi Tuhan tahan. Kekuasaan tu Tuhan simpan. Satu hari nanti dia akan runtuh. Itu sifat takluk nombor 3. Qabdah nombor 3. Allah boleh bagi runtuh matahari. Allah boleh bagi belanggar matahari dengan bulan, bulan dengan matahari, bulan dengan bumi. Allah boleh bagi aksiden, tapi Allah tangguhkan sekejap. Sebab satu hari Allah akan buat. Nama kudrahnya apa? Qabdah. Apa Haji Isyam? Qabdah. Takluk nombor 3. Kekuasaan yang Allah boleh buat, tapi Allah simpan sekejap. Allah boleh buat. Bagi runtuh langit Allah boleh buat. Bagi terbelah bumi Allah boleh buat. Kekuasaan tu Allah boleh buat, tapi Allah simpan sekejap. Itu takluk nombor 3. Takluk nombor 4 itu apa? Kekuasaan Allah yang Allah boleh buat dan Allah simpan, tetapi Allah boleh buat bila-bila masa, tak tentu masa. Yang bumi, bintang, belanggar tadi tentu masanya, tapi yang keduanya ialah tak tentu masa. Namanya apa? Mati. Contoh, kita ni bila-bila ada masa boleh mati? Bila-bila masa boleh mati. Bila-bila masa boleh mati, anytime boleh mati, siapa-siapa pun boleh mati, setiap waktu, detik, bila pun boleh mati. Itu sifat takluk nombor 4. Baik, sekarang tuan-tuan tengok yang nombor 3, tuan-tuan tengok yang nombor 4. Bagi faham tuan-tuan. Nombor 3 dengan nombor 4. Langit boleh runtuh bila-bila masa tak? Boleh. Manusia boleh mati bila-bila masa tak? Boleh. Okey, sama tak manusia dengan langit? Langit boleh runtuh bila-bila masa tak? Ya. Manusia boleh mati bila-bila masa tak? Ya. Soalan saya, sama tak sifat langit dan manusia tu? Sama tak? Jawapan dia tak sama. Walaupun dua-dua Allah boleh bagi runtuh, boleh bagi mati, tetapi yang langit Allah simpan. Nanti satu masa Allah akan buat. Yang manusia bila-bila masa boleh mati. Itu sifat takluk nombor 4. Boleh faham Haji Syah? Langit runtuh, sifat takluk nombor berapa? Nombor 3. Manusia boleh mati bila-bila masa, takluk nombor berapa? Takluk nombor 4. Manusia yang mati boleh hidup balik, takluk nombor berapa? Manusia yang dah mati, Allah boleh dah hidup balik? Boleh. Takluk nombor berapa? Nombor 3. Allah simpan kekuasaannya. Dari kiamat nanti Allah akan tunjukkan. Sesuatu kekuasaan yang Allah simpan, itu takluk nombor berapa? Nombor 3. Sesuatu kekuasaan yang Allah boleh buat bila-bila masa, itu takluk nombor berapa? Nombor 4. Boleh faham? Umur kita 70 tahun dalam dunia, itu takluk apa? Seulang balik. Umur tuan-tuan Allah bagi 70 tahun dalam dunia, itu takluk nombor berapa? Nombor 1. Nama dia apa? Saluhi Qadim. 70 tahun cukup, 60 tahun cukup, 40 tahun cukup, 30 tahun cukup. Jangan kata sekejap sangat umur anak saya ustaz. 15 tahun pun dah mati ustaz. Dah, 15 tahun cukup untuk dia. Nama dia takluk nombor 1, Saluhi Qadim. Tuan-tuan, hari ni anak kita mati. Nama dia apa? Tanjizi hadis. Sesuatu kudrah yang Allah buat hari ni, nama dia apa? Tanjizi hadis. Langit akan runtuh satu hari nanti. Nama dia apa? Qabad nombor 3. Manusia boleh mati bila-bila masa, takluk nombor berapa? Takluk nombor 4. Saya cerita 4 takluk daripada 8 takluk kudrah, bagi tuan-tuan faham. Sebab bila berlaku sesuatu, tuan-tuan jangan kata yang itu. Tuan-tuan hanya balik kepada Allah. Ini takluk Tuhan, ini kudrat Tuhan, ini iradat Tuhan. Barulah kita boleh terima dengan lapang dada, barulah kita boleh redha. Manusia hari ini tak boleh redha dengan sesuatu keputusan Tuhan, sebab dia anggap Tuhan tidak menentukan keputusan itu. Tuhan tak buat benda itu. Sedangkan kalau dia belajar ilmu agama, dia akan jadi orang tawadhu, dia akan jadi orang yang rendah diri, dan orang yang menerima hakikat dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia takkan mengamuk, dia takkan menjerit, dia takkan mengamuk, dia takkan membunuh orang, dia takkan. Sebab dia akan balik pada Allah.
ini adalah keputusan kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sabda Nabi lagi, wa ata'ar rajulum ra'atahu wa aqqa ummahu. Bala yang seterusnya ialah suami mengikut perintah isteri dan banyak anak-anak membantah kepada ibunya. Yang ni pun saya dah hurai pada kuliah yang lepas. Yang seterusnya 189, Rasulullah bersabda, wa adna sadiqah wa aqsa abahu. Anak-anak berdamping dengan kawan-kawan, tak boleh berenggang dengan kawan-kawan, tetapi dengan bapa berenggang. Dengan kawan-kawan cukup baik, dengan kawan-kawan ni setia ke mana-mana pun bersama. Tetapi dengan bapa dibencinya, dihalaunya, tak suka dengan bapa. Dengan kawan ni suruh buat apa pun buat, suruh buat apa pun kawan buat, suruh buat apa pun kawan ikut. Ini dia yang kata kawan di akhir zaman, manusia di akhir zaman. Tetapi bila datang bapa, dia rosak. Dengan bapa dia benci, dia tak suka. Nabi bersabda, wa zaharatil aswatu fil masajid. Zahir suara tinggi dalam masjid. Masjid orang pakat bising, masjid riuh rendah pun kita dah baca pada 2 bulan yang lepas. Masjid jadi tempat bertelagah politik, masjid jadi tempat untuk orang mengamuk, masjid jadi tempat orang menghentam orang. Sampai orang tak gemar datang masjid, berpecah belah di dalam masjid. Riuh rendah dengan sebab memanggil, atau dengan sebab berbantah, atau dengan sebab bersorak duka cita dan lain-lainnya. Pun saya dah hurai dah, saya tak nak hurai dah, kita nak jimatkan masa. Wasadal qabilata fasiquhum. Yang menjadi ketua sesuatu kaum adalah orang fasik, yakni orang yang memerintah orang bawahan, yang memerintah rakyat, ialah orang yang suka berbuat maksiat dan suka menjadi zalim, dan adalah yang menjadi penganjur. Wa kana za'imul qaum arzalahum. Yang menjadi pemimpin kaum adalah orang yang hina di kalangan mereka, yakni orang yang bukan asal menjadi pemimpin kaum dan menjadi ikutan orang, dikemukakan, tiba-tiba dikemukakan dia dan memimpin orang ramai. Itu juga dalam merupakan tanda-tanda bala Tuhan. Orang yang tak layak memerintah tiba-tiba diangkat menjadi pemerintah. Wa ukrimar rajulu mahafata syarrihi. Yang terakhir kata dia, dipermuliakan seorang laki-laki, dihormatkan seorang kerana takutkan aibnya. Takut dia marah kita, takut dia cela kita, takut dia kutuk kita. Maka itu juga sebab mendatangkan bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda lagi, wa zaharatil qainat wal ma'azif. Dan zahirnya perempuan-perempuan menjadi penyanyi. Wa syuribatil khumur. Dan banyaknya bunyi-bunyian petik. Wal ma'azif. Wal ma'azif maknanya ialah bunyi-bunyian petik yang telah kita bincangkan dulu. Dipetik dengan jari, dimainkan dengan tali, dipetik dengan jari, tak kira lah, dipetik dengan jari, dipetik dengan jari. Itu yang Rasulullah sebut akan banyak dimain. Wa syuribatil khumur. Dan banyak arak diminum. Dan wala'ana akhiru hadhil ummati awwalaha. Dan mencaci dan menyumpah orang yang akhir ini akan umat yang dahulu kalah. Tuan-tuan, apabila telah zahir yang tersebut, penyanyi perempuan diagungkan. Wa zaharatil qainat. Orang perempuan diangkat sebagai kehebatan. Dalam surat khabar tak bubuh gambar penyanyi perempuan, tak sah. Kalau tuan-tuan buka surat khabar tak ada gambar penyanyi, kira bukan surat khabar. Tali besen kalau tak bubuh penyanyi, tak sah. Majlis-majlis kalau tak bubuh penyanyi, kira tak sah. Kenduri kahwin tak bubuh karaoke, kira tak sah sekarang. Semua benda nak kepada penyanyi, semua benda nak kepada hiburan. Nak bagi orang ramai datang majlis pun bubuh penyanyi, buh dalam tali besen pun buh penyanyi. Rancangan agama pun kena bubuh penyanyi jadi juru hebah, baru orang tengok. Buh muka Ustaz Kazim ni mampus, tak ada siapa tengok. Muka tak glamour. Semua jadi macam ni, diangkat penyanyi ni, disanjung penyanyi jadi contoh. Wal ma'azif, muzik banyak dimain. Sampai dalam masjid pun muzik dimain. Handphone tuan-tuan dengan muzik dibawa dalam masjid. Bila orang tengah baca khutbah, orang telefon, lagu keluar, lagu itu, lagu ini keluar.
Sampai tak boleh nak tutup handphone bila masuk dalam masjid. Sampai dalam masjid dah ada muzik dimain. Wa syuribatil khumur, arak banyak diminum. Diberikan jualan murah, diberikan penajaan yang besar-besar. Saya dah sebut pada tuan-tuan, penajaan di si bola. Tuan-tuan minat pada Liverpool pun saya dah sebut dah bulan lepas. Terus duk pakai dah jersey bola tu. Ada gambar Carlsberg di belakang dia. Dianggap sebagai minuman biasa. Dihidangkan baik di langit maupun di bumi. Dijadikan sebagai minuman biasa. Orang minum di tepi jalan. Daripada dalam kedai sampai di tepi jalan. Dipasang kursi-kursi. Duduk tengah-tengah malam minum arak. Sebab kita nak jaga hati. Nak jaga hati. Hati orang kafir. Tuan-tuan baca kisah Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang kelima. Selepas Ali, yang naik khalifahnya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni, dia duduk di Syam. Dia memerintah di Syam. Siti Aisyah duduk di Madinah. Bila Sayyidina Ali mati, naik Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah tidak memerintah di Madinah. Dia memerintah di Syam, kerajaan Umayyah. Kemudian apabila dia jadi pemerintah di sana, dia sahabat Nabi, termasuk dalam 30 sahabat Nabi yang menjadi penulis wahyu, wartawan di zaman Rasulullah. Wartawan zaman Nabi ada 30 orang. Kerja mereka ialah merekodkan hadis-hadis, merekodkan ayat-ayat Al-Quran yang turun. Salah seorang daripadanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan ipar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dilantik menjadi khalifah, dia menghantar surat kepada isteri Rasulullah, ibu kepada orang yang beriman, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan balik rumah nanti buka surah An-Nur juzuk yang ke-18 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Allah menceritakan tentang kisah Aisyah dibersihkan namanya oleh Allah di dalam Quran. Orang tuduh Aisyah berjahat, orang tuduh Aisyah berzina, Allah bersihkan nama dia. Allah clearkan nama dia daripada tuduhan yang sangat jahat. Sampai hari kiamat nama Aisyah bersih. Sampai hari kiamat dan bila-bila pun Allah Ta'ala kata Aisyah adalah perempuan yang sangat mulia. Tuan-tuan balik buka juzuk 18 surah An-Nur, tafsiran kisah dia difitnah. Tuan-tuan, Muawiyah hantar surat pada Aisyah. Dia kata, wahai Ummul Mukminin, saya Muawiyah bin Abi Sufyan nak minta daripada Ummul Mukminin, tolonglah beri nasihat kepada saya dengan nasihat yang ringan dan ringkas supaya saya tidak lupa nasihat tersebut. Sebab itu tuan-tuan, sunat kepada kita hantar surat pada orang-orang alim, hantar surat pada orang yang baik-baik, minta nasihat. Apa-apa nasihat tuan, tolonglah hantar pada saya. Orang dulu-dulu minta nasihat, orang sekarang bagi nasihat tak dengar, tak mau dengar nasihat. Orang dulu-dulu minta nasihat, dia hantar surat pada Aisyah. Aisyah balas surat. Dia kata, Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada nasihat yang lebih baik daripada nasihat Rasulullah? Sebab tu kalau kita nak nasihat orang, tolong ambil nasihat daripada mulut Nabi Muhammad, yakni hadis-hadis Rasulullah. Jangan tuan-tuan duk ambil nasihat yang bukan-bukan. Ambil nasihat ahli falsafah sana, ahli pemikir sini yang bukan-bukan dia ambilnya. Jumpa yang Rom, ambil yang Rom. Jumpa yang Yunani, ambil yang Yunani. Ambil yang Greek, jumpa yang Greek, ambil yang Greek. Macam-macam ambil. Cuba kita ambil daripada Rasulullah. Kata Siti Aisyah, wahai Muawiyah, Nabi ada menyebut, Nabi berkata, carilah keredaan Allah walaupun mendapat kemurkaan manusia. Kerana apabila kamu diredai oleh Allah, nescaya Allah memelihara kamu. Janganlah mencari keredaan manusia sehingga mendapat kemurkaan Allah, nescaya Allah tidak bersama dengan kamu. Saya ulang balik. Carilah redha Allah walaupun manusia murka, nescaya Allah akan bersama kamu. Jangan kamu cari redha manusia sampai Allah marah, nescaya Allah tidak akan bersama dengan kamu.
Hari ni kenapa arak banyak diminum? Hari ni kenapa kilang arak tak boleh ditutup? Jawapan dia senang aja. Nak cari redha manusia. Orang Cina nak minum, orang Hindu nak minum. Kalau kita tutup, kalau kita haram arak ustaz, mereka tak pangkah kita ustaz. Tak boleh ustaz, tak boleh. Allah kata haram arak. Manusia kata tak boleh ustaz, Kita kena jaga manusia ustaz. Mereka ada pangkah kita ustaz. Allah tidak akan bersama dengan kamu. Sekarang cuba tengok, adakah Allah bersama dengan kita? Penyakit merata ceruk, merebak merata ceruk, merompak, meragut, menyamun, merogol, membuang budak. Adakah Allah tolong kita? Hujan tak turun, jerebu datang. Adakah Allah bersama kita? Doa tu imam tak diterima, doa ustaz ditolak. Tuan-tuan pernah fikir tak benda ini? Jerebu sampai tak nampak. Ramalan daripada pakar kaji cuaca kata jerebu lagi teruk sebelum bulan Ramadan akan datang. Akibat daripada pemanasan, akibat daripada hujan tak turun. Semayang minta hujan buat, doa minta hujan buat. Tapi kenapa macam Allah tak dengar? Jawapan dia senang. Kamu cari redha manusia dalam keadaan kamu buat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah negara Islam, yang orang Islam ramai, yang orang Islam memerintah, orang kafir boleh minum arak, tapi ada syarat-syaratnya. Minum dalam bilik, minum dalam rumah, jangan keluar. Jangan sampai dilondehkan di keluar, di bawah meja-meja bangku letak di tepi jalan, tutup jalan sebab orang nak minum arak. Nak minum boleh, hang nak mabuk, hang mabuk dalam bangunan, tak boleh keluar. Keluar saja siap kamu. Biar mereka marah pun tak apa, janji Allah bersama dengan kita. Sekarang ni tidak. Biar mereka ustaz, ni minuman mereka ustaz, kita nak kata apa. Tapi Allah kata haram. Memanglah Allah kata haram, tapi kita ni dia. Duk tapi kita lah Tuhan turun tak berhenti bala. Demam tikui, wabak tikui, demam cikunnya, H1N1 lah tukar nama lain pula, H1N1 pula dah. Dulu semua babi tukar influenza A, H1N1 lah dah H1N1. Sebutlah semua babi senang. Lepas ni apa pula ni tuan-tuan nak main ni? Dengan stadium runtuh, dengan bangunan runtuh, dengan gejala sosial runtuh, dengan masalah politik tak selesai-selesai lagi, masalah nak bersatu tak selesai-selesai lagi, masalah sana, masalah sini, seolah-olah Tuhan tak tolong kita. Jawapan dia Nabi sebut dalam kisah Aisyah dengan Muawiyah tadi. Jawapannya ialah kamu mencari redha manusia terlampau sampai mengundang kemurkaan Allah. Senang aja tuan-tuan. Takut apa? Hang nak minum arak, minum arak, tapi buat dalam premis hang. Nak minum arak, silakan. Minum dalam premis kamu. Tidak boleh diiklankan arak di depan kedai. Tidak boleh diiklankan arak di kedai-kedai, di lori-lori. Tak boleh. Tidak boleh diiklankan arak dalam mana-mana media. Tak boleh. Dan tidak boleh dibina kelang arak dalam bumi orang Islam. Tutup. Kalau hampa nak minum arak, import daripada luar. Itu yang Islam anjurkan pada kita. Nak minum orang kafir, silakan. Tapi nak buat macam sekarang, tak boleh. Kami takut pada Allah. Tapi tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang, kita duk hormat pada orang kafir terlampau lebih, nak jaga hati orang kafir terlampau lebih, sampai kita tak peduli kepada hukum hakam Allah, kita tak peduli kepada hati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tak perlu heran kalau cuaca makin panas, jerebu makin banyak, hujan tak turun, pengangguran makin banyak, kadar jenayah makin banyak, tidak aman. Jalan tak aman, kereta macam mana canggih pun boleh hilang, duit macam mana pun boleh hilang, orang penipu banyak, perogol banyak, sumbang mahram. Tuan-tuan buka televisyen, baca surat khabar, tuan-tuan cuba tengok, setiap muka surat semuanya konflik. Muka surat tengah konflik, iklan konflik. Dapatkan sarapan pagi anda dengan konflik. Muka depan, daripada muka depan konflik sampai di belakang konflik. Mana ada satu ketenangan dalam akhbar? Mana ada satu ketenangan dalam surat khabar? Mana ada satu ketenangan dalam berita? Tidak ada. Kenapa jadi demikian? Sebab tadi Siti Aisyah sebut, Nabi pesan, Allah tidak akan bersama kamu. Ketenangan hari ini sudah hilang, rahmat sudah hilang, barakah sudah dicabut. Akibat kita tidak memperdulikan, kita tidak mengambil iktibar, kita tidak mengambil pelajaran dan tidak memegang kepada amaran Allah Subhanahu wa taala kerana nak menjaga hati manusia.
Balik kepada asal balik. Perkukuhkan Islam, pertuankan Islam. Jangan diperkulikan Islam oleh manusia yang tidak mau kepada Islam. Baik, kemudian disebut lagi. Dikatakan lagi, lihatlah apabila telah zahir segala yang tersebut, turun nantilah turun bala. Seperti sabda Nabi, falyartaqibu 'inda zalika. Maka nantilah sekalian kamu pada zahir masa itu akan angin merah yang menerbangkan segala rumah dan tanam-tanaman kamu. Akan datang ribut, taufan, penyakit yang merosakkan rumah, yang menerbangkan bumbung-bumbung, yang merosakkan tanam-tanaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala buat manusia ni hidup dengan makan makanan. Makan makanan datang daripada tanam-tanaman. Cuba tengok tanam-tanaman kita. Petani-petani di Kedah tak selesai-selesai masalah gondang. Gondang emas, habis dia makan. Gondang emas, habis dia makan padi-padi. Kemudian bila dah tak ada gondang, dia mai pula banjir. Lagi 2 minggu nak tuai padi, turun hujan lebat, banjir habis rosak. Menung tuan-tuan. Belum masuk lagi yang terbang rumah, terbang ribut taufan. Itu yang pertama Nabi sebut. Yang kedua kata Nabi, zahir gempa bumi yang menggoncang perut sekalian kamu, menjadikan tidak tahu mau duduk, tidak tahu mau keluar daripada rumah, tak erti nak berdiri, tak tahu nak pergi mana. Dan kamu boleh melihat bumi menelan kamu. Ini kita tengok gempa bumi. Bukan setakat jiran kita Indonesia saja kena gempa. Sekarang Malaysia dah berjangkit. Gegaran kecil dah terasa di Manjung, di Kuala Lumpur, di Bukit Tinggi. Kita rasalah. Dulu kita tak pernah dengar gempa bumi di semenanjung Malaysia ni. Lah dia main lah. Dulu di Malaysia ni setakat tanah runtuh, landslide saja. Landslide tu pun mati ratus orang, puluh orang. Baik di Sabah ke, baik di Hulu Kelang ke. Tuan-tuan yang mana duduk di tanah gempa ni, tanah runtuh, Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi kata apa? Orang yang bila dilanda tanah runtuh ni, tak tahu nak duduk, tak tahu nak berdiri, tak tahu nak pergi mana. Sungguh tuan-tuan. Yang runtuh tu jiran, taman depan. Tapi jiran taman belakang pun kena pindah. Pegawai pembandaran kata boleh pulang, keadaan stabil dan selamat. Dah selesai semua, boleh balik. Tuan-tuan tidur lena ke? Ni Nabi duk sebut ni. Kamu nak berdiri pun salah, nak tidur pun salah, nak jalan pun salah. Mai hujan turun pula tak berhenti seminggu, lagi susah hati. Duk tengok pula mereka tanah, lagi susah hati. Apa makna rumah kita banglo juta-juta, kalau meregah sikit saja depan tu, kita tak seronok lah. Saya kata pada tuan-tuan, rumah yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni juta. Ada pintu pagar dia saja pun sejuta. Pagar saja 6 juta boleh masuk rumah ni. Besarlah macam mana rumah. Kalau Allah nak hinakan rumah tuan-tuan, cukup Allah hantar pada rumah tuan-tuan seekor ular. Bibik beritahu. Bibik beritahu, encik, bapa, ada ular masuk bapa. Bila masuk? Tadi jam 5. Kamu mimpi tak? Enggak, tidak mimpi pak, betul. Dia besar pak, besar lengan pak. Atau ke mana dia pergi? Dia lari masuk bilik tidur bapa. Saya sudah cari enggak jumpa. Tuan-tuan panggil bomba dan penyelamat datang. 3 jam dia selongkar rumah tuan-tuan, tak jumpa. Agak-agak malam tu nak tidur ni mana? Tuan-tuan nak tidur di hotel ke ataupun terus nak tidur di rumah? Tak berani dah. Itulah dia Allah menghinakan kita. Tak usah duduk belagak lah tuan-tuan. Allah hinakan manusia dengan dunia yang Allah Ta'ala bagi ni, dengan satu benda kecil saja. Kita bacalah dulu, Namrud dengan seekor nyamuk saja, Firaun dengan air laut saja, dia boleh tewas. Mungkin kita ni tewas dengan tanah runtuh saja. Mungkin kita tewas dengan seekor ular yang masuk dalam rumah tak jumpa.
Anak nampak, pembantu rumah nampak, cucu pun nampak. Ular tu berjalan, duduk di ruang tamu. Saat dia berjalan pula masuk atas tidur, bilik tidur, duduk atas katil. Kita mai cari, bomba mai cari, tak jumpa. Di mana tuan-tuan akan tidur malam itu? Itu belum lagi gempa bumi, belum lagi tanah runtuh. Nabi kata banyak maksiat, tanah runtuh berlaku. Yang keempat kata dia, dan nanti kamu melihat bumi menelan kamu, dan akan diturunkan azab, dihapuskan rupa asli dengan berganti rupa binatang, atau berubah habis mata hati kepada tiada mendapat petunjuk Allah. Nabi kata maskhan, manusia akan dirubah menjadi bentuk muka yang lain, dirubah menjadi bentuk muka yang lain, ataupun kata Nabi hati manusia macam hati binatang. Nabi sebut di sini hati kera dengan babi, rupa kera dan babi. Cuba tengok rupa kera, cuba tengok perangai kera. Manusia berperangai macam perangai kera. Perangai kera tu apa? Yang pertama, suka ikut orang. Apa yang orang buat, semua ikut. Umat Islam menjadi bangsa pengikut. Apa Yahudi buat, ikut. Apa Kristian buat, ikut. Ikut belaka. Apa Hindu kata, ikut. Apa Cina kata, ikut. Bangsa kera, bangsa yang suka mengikut. Yang kedua, Nabi kata akan dirubah menjadi rupa babi. Apa makna babi? Pandai beranak, tapi tak reti bela anak. Sekali beranak ramai, tapi tak reti bela anak. Manusia di akhir zaman balanya ialah projek pandai, beranak boleh, tapi tak reti bela anak. Ni Nabi sebut. Apa perangai babi? Segala makan, dia kotok-kotok dia makan. Babi ni taik dia sendiri pun dia makan. Akhir zaman manusia perangai macam perangai babi. Isteri orang pun dia sapu, anak dara orang pun dia sapu, anak dia pun dia sapu. Ini perangai babi yang akan ditukar di akhir zaman. Dan kata dia lagi, wa qazfan, akan diturunkan rejaman batu api daripada atas. Oh, ni dia. Wa qazfan. Apa dia qazfan? Direjam dengan batu api kepada umat Islam. Apa dia direjam dengan batu api? Dengan petir kah? Dengan bola api kah? Tak, tuan-tuan. Dia kata direjam dengan peluru dan periuk api. Hari ini jadilah umat Islam dilontar dengan bom, dilontar dengan peluru berpandu. Habis rosak negara Islam. Iraq rosak, Afghanistan rosak, di bom Palestin rosak. Nabi sebut kepada kita, sebagaimana Tuhan turunkan bala ke atas orang Eropah, iaitu antara Jerman dan Inggeris di zaman dia menulis kitab ni. Dan nanti lihatlah beberapa pula alamat kiamat, seperti rangkaian biji permata yang putus daripada talinya. Kata Nabi, wa ayatin tataba'u kanizamin li'ala li'ala quti'a silkuhu fatataba', seperti mana rangkaian biji tasbih yang jatuh satu-satu. Tuan-tuan ambil tasbih, tuan-tuan kerak tasbih, jatuh biji tasbih tu satu-satu. Tanda-tanda kiamat ni kata Nabi macam biji tasbih jatuh, tak berhenti-henti bila dah putih tali dia. Begitulah tanda-tanda kiamat di akhir zaman. Hadis ini ialah hadis gharib. Baik, yang terakhir, ditelan bumi dan dihapus dan direjam kena ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadhihi al-ummah qasfun wa maskhun wa qazfun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada umat ini ada 3 penyakit. Pada umat aku ada 3 bala. Yang pertama, ditelan oleh bumi. Yang kedua, dihapuskan rupa asli. Dan yang ketiga, direjam daripada langit. 3 ni berlaku, tuan-tuan.
Sesungguhnya sekalian yang tersebut, adakah sudah berlaku ke atas Nabi, ke atas umat Nabi Muhammad? Kerana sebab yang menjadikan harus berlaku yang demikian telah zahir di hadapan mata kita sekarang ini. Semua dah berlaku. Anak degil, anak derhaka, pemimpin yang zalim, arak banyak diminum, penyanyi wanita diagung, muzik banyak dimain, ulama dipersenda. Semua sudah diperbuat. Maka tidakkah bala itu sudah pun berlaku kepada kita? Maka telan bumi dan lain-lainnya telah dikatakan oleh Nabi dan dikhabarkan kepada kita bilakah berlakunya kejadian tanah runtuh, gempa bumi dan sebagainya. Bila didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ditelan bumi, dihapuskan rupa asli, direjam daripada langit ini, bilakah akan berlaku? Nabi Muhammad menjawab, faqala rajulun minal muslimin, ya Rasulullah, wa mata dzaka? Bilakah akan berlakunya sedemikian itu ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, iza zaharatil qainat, apabila sudah zahir perempuan menyanyi. Tuan-tuan, Arab Saudi adalah negara yang tidak membenarkan rakyatnya bernyanyi, perempuan, dan berlakon filem. Ya, bulan lepas sebuah filem pertama Arab Saudi dilancarkan. Telah pun dilancarkan. Itu di Arab Saudi. Orang perempuan berlakon, orang laki-laki pun berlakon. Bayangkan hadis ini cerita macam mana tempat kita duk pi Mekah dan Madinah pun filem pertama keluaran Saudi. Rakyat Saudi berlakon, pengarah dia pun pengarah Saudi, telah pun keluarkan satu filem yang bercampur laki-laki dan perempuan. Dalam filem tersebut telah pun disiarkan. Dan katanya apabila sudah zahir perempuan bernyanyi-nyanyi, keluar tersiar. Dan apabila arak banyak diminum, maka pada masa itu 3 bala tadi telah pun halai berlaku. Dan sememangnya ia sudah pun berlaku. Jadi tuan-tuan, marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada pelajaran kita pada hari ini, iaitu berhati-hati. Ya, berhati-hati. 15 perbuatan maksiat itu sudah pun berlaku. Dan yang sedang berjalan ke atas kita sekarang ialah bala-balanya sahaja. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dipeliharakan negara kita, negeri kita, umat kita daripada bala-bala yang menimpa, seperti gempa bumi, ditukar manusia menjadi perangai binatang, dan datangnya angin taufan, datangnya bom daripada langit, keruntuhan, berperang sesama umat Islam dan dengan orang kafir. Itulah akibat daripada 15 perbuatan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada pelajaran yang akan datang kita akan baca pula tanda-tanda kiamat yang seterusnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tarikh dia wafat. Tarikh dia wafat dengan kiamat dekatnya macam jari telunjuk dengan jari tengah. Tarikh Nabi mati dengan nak mai kiamat macam jari telunjuk dengan jari tengah. Ni jari tengah, ni jari telunjuk. Dekat, kata Rasulullah. Dekat apa Ustaz? 1400 tahun dah Ustaz. Ada pula yang kata dekat apa Ustaz? 1400 tahun dah. Kira dekat lah tu. Kiamat bila-bila masa boleh berlaku, bila-bila masa boleh berlaku, maknanya kiamat. Itu adalah dekat. InsyaAllah kita akan baca lagi tentang jari Nabi Muhammad diambil sebagai misal datang kiamat. Baik, tandakan di situ.